Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Cikgu Fikri. Hari ini saya akan mengajarkan pendidikan jasmani untuk tahun 4 dalam unit 6 iaitu tajuknya Sang Kijang Tangkas Tuntas. Okey. Yang pertama, apa yang kita perlu belajar ialah apakah yang dimaksudkan dengan acara lompat kijang. Okey, acara lompat kijang ni merupakan salah satulah acara olahraga dalam kategori padang. Okey, lompat kijang juga pada mulanya dikenali sebagai hop, step and jump. Okey, selepas itu ditukarkan namanya kepada triple jump. Okey, acara ini sebenarnya hampir samalah dengan acara lompat jauh. Cuma terdapat perbezaan yang mana dalam acara lompat kijang kita ada 3 pergerakan yang kita perlu lakukan iaitu loncat, langkah dan lompat. Okey, ada 3 yang cikgu telah apa tu, tanda warna hijau dekat keyword yang cikgu tunjuk ni, iaitu loncat, langkah dan lompat. Okey, ada 3 perkara yang awak perlu lakukan dalam melakukan lompatan kijang. Yang pertama, awak mestilah berlari menuju ke papan lonjakan. Seterusnya awak perlu melompat mengikut turutan kaki iaitu kiri, kiri, kanan ataupun sebaliknya, ataupun kanan, kanan, kiri. Yang mana awak selesa, yang mana satu kaki dominan awak. Okey, setelah awak melompat, awak perlu mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Walaupun melompat menggunakan satu kaki, kita perlu mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Jadi, cikgu akan tunjuk dululah macam mana atlet sebenar bermain acara lompat kijang. Okey, kita tengok dulu. Ini merupakan Years of age, atlet season Malaysia best of yang bertanding dalam 16.27, pusat lifetime Commonwealth. best of 16 meters 77. Okey. Dia akan mula-mula dia akan melakukan larian landas. Iaitu dia akan berlarilah. Close to his lifetime Kat best. sini nampak dia berlari Guarantee menuju okey, ini larian menuju ke papan lonjakan yang mana dia perlu pijak pada papan lonjakan. Jadi yang ni kita namakan dia fasa berlari ataupun fasa menuju ke papan lonjakan. a return in Lepas the tu final. dia akan memijak dia akan lepas dia pijak papan lonjakan dia akan menggunakan kaki yang sama. Kalau dia pijak papan tu kaki kiri, dia akan mendarat menggunakan kaki kiri lagi sekali. Kita tengok dulu. Great response from the crowd. Good effort as well by the Nampak? Malaysian. The white flag goes up. I think he's got to be very happy with that. That is a good first up jump for Kita tengok ulang Ismail. tayangan dengan perlahan. He was Okey, seventh in the kaki Asian kiri, indoor champs back in kaki kiri, 2016, kaki fifth in kanan 2017. dan mendarat. Okey. Starting to build up Inilah good papan history of lonjakannya. major events, and that is Okey. important, being able to deal with the occasion. Good foot plant. Itulah yang cikgu cakap, melompat menggunakan Excellent first turutan jump from kiri, Ismail when you kiri, bear in kanan mind ataupun kanan, his kanan, kiri. Very good Okey, first tengok up sekali jump. lagi. Muhammad Hakimi Ismail, personal best of 16.77. Malaysian record holder. He's lying third in this qualification group with that 16.18. Can he edge Ya, towards seperti biasa. his Larian landas. 16.77 lifetime best Okey. and make sure Dia akan he's lompat coming back menggunakan for kaki the kiri final? Kiri, kiri, kanan, mendarat. Another good, solid jump from the Malaysian. Consistency there. White flag goes up. Kita tengok Technically very good. ulang Didn't lose any tayang dengan momentum. lebih Once he got into perlahan. full speed Itu down dia. the runway, it just simply became one. Everything was in unison. Melompat Everything was symmetrical. sebanyak 3 kali. Okey. Pinpoint Okey. Jadi dalam acara lompat kijang kita ada 4 fasa. Kita ada 5 fasa. Kita ada 5 fasa untuk melakukan acara lompat kijang lah. Yang pertama macam yang cikgu cakap tadi penujuan iaitu berlari ke arah papan lonjakan. Seterusnya meloncat dan melangkah dan melompat. Seterusnya barulah kita mendarat. Okey, kita tengok dulu dengan lebih mendalam tentang fasa-fasa yang ada. Yang pertama ialah fasa penujuan. Yang mana kita berlari ke arah papan lonjakan. Larian tu perlulah optimum dan konsisten. Maksud konsisten kat sini, kita nak larian tu
sama je laju daripada kita mula sampai kita menghampiri papan lonjakan. Sebab ada atlet yang dia akan berlari, bila sampai ke papan lonjakan tu, dia akan perlahankan, larian dia sebab takut batal ataupun takut terlebih pijak papan tu kan, nanti jadi batal. Jadi, itu yang kita tak nak sebab dia akan memberi kesan kepada, jarak lompatan kita. Jadi kita nak lari tu sama laju daripada mula sampailah kita menghampiri, papan lonjakan. Yang terakhir sekali kita perlulah tegakkan badan dan jangan perlahankan langkah seperti yang cikgu cakap tadi. Okey, seterusnya kita, masuk kepada fasa loncatan. Fasa loncatan ni, kita perlu meloncat menggunakan sebelah kaki, dan mendarat menggunakan kaki yang sama. Katakan kita meloncat menggunakan kaki kiri. Kita loncat kaki kiri dan kita mendarat kaki kiri juga. Itu untuk fasa loncatan. Maksudnya itu loncatan yang pertama. Okey, kita ada 3 kali lompat. Jadi untuk lompatan yang pertama kita menggunakan kaki kiri dan kita mendarat menggunakan kaki kiri juga. Kita gunakan kaki yang dominan. Kalau awak, kuat kaki kanan, awak guna kaki kanan. Kalau awak kuat kaki kiri, awak gunakan kaki kiri, okey? Dan masa kita nak meloncat tu kita menggunakan hujung kaki untuk melonjak. Hujung kaki tu maksudnya berbola kakilah, di bahagian hadapan kaki, okey, di hujung-hujung kaki. Seterusnya kita masuk pada fasa melangkah. Lepas kita dah lonjak, tadi katakan kita guna kaki kiri, lepas kita lonjak menggunakan kaki kiri, kita guna lagi kaki kiri sekali lagi untuk menggerakkan badan ke udara. Maksudnya kita nak apungkan badan kita ke udara, kita tolak lagi guna kaki kiri. Lepas tu kaki kanan tu kita melangkah ke hadapan sebelum mendarat, menggunakan kaki kanan. Tadi kiri dah, kita lari, kita lompat kaki kiri, lepas tu kita mendarat lagi satu kaki kiri dalam fasa melangkah, lepas tu baru kita mendarat menggunakan kaki kanan dalam fasa melompat. Dalam fasa melompat ni kita gunakan kaki kanan pula, untuk melompat dengan sekuat-kuatnya dan kita perlu hayungkan tangan untuk menambahkan momentum untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh. Seterusnya pada fasa mendarat. Fasa mendarat ni kita mendarat di atas pasir tu, menggunakan kedua-dua belah kaki. Kaki kiri dan kaki kanan tu kita gunakan untuk mendarat. Seterusnya kita perlu bongkokkan badan ke hadapan supaya kita tak terjatuh ke belakanglah masa kita mendarat. Dan akhir sekali kita perlulah, bengkokkan lutut ataupun kita fleksikan lutut supaya kita mengelakkan daripada, tercedera ketika melakukan pendaratan. Jadi, sebagai tugasan untuk awak, cikgu minta awak hasilkan satu video pendek, menunjukkan cara-cara awak melompat kijang dengan teknik-teknik dan fasa-fasa yang awak pelajari hari ini. Apa yang awak perlu buat dalam video tu ialah cikgu nak awak, tunjukkan, macam mana awak melompat kijang. Awak perlu, berlari, lepas tu melompat menggunakan mengikut turutan yang betul lah. Kiri, kiri, kanan ataupun kanan, kanan, kiri. Seterusnya mendarat menggunakan dua kaki. Itu sahaja tugasan yang awak perlu lakukan. Jadi cikgu harap awak faham dengan, pengajaran yang cikgu berikan hari ini. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.